InsyaAllah. Dengar tak? Ya. Okay. So mula-mula ultra terasan dia akan berlaku dekat sini. Apa nama benda ni? Glomerulus. Kan Eh, yang dia Capsule Bowman. Kapsul Bowman. Baik. pandai. Okay, Emily. dia akan berlaku kat kapsul Bowman sebab akan berlaku tekanan hidrostatik yang tinggi lah. Bila arterial afferent diameter besar, arterial efferent diameter kecil. So akan berlakunya tekanan hidrostatik dan certain bahan akan terturas keluar. Okay. Bahan yang terturas keluar tu Gagau. ada glukos, amino, garam, air, urea. Lepas tu kat sini dah ada dua-dua. Kat sini dengan D. So ini D. So ni tubul berlingkar proximal. Yang ni D, tubul berlingkar distal. Yang ni tubul pengumpul. Boleh tak? Boleh. Okay. So kalau dekat tubul proximal, akan diserap semula. Bahan-bahan tu adalah gagak. Not semua. Semua. Glukos, asid amino, garam dengan air. Urea dia tidak akan diserap semula ke dalam kat tubul berlingkar proximal. Air 65%. Okay, lepas tu dekat lingkup early menurun, air akan diserap semula. Banyak. Nanti panas. Secara osmosis. Yang untuk korang kena tahu kalau garam pengangkut aktif, air osmosis. Jangan kena mention air diserap masuk secara osmosis. Lepas tu dekat liquid ni naik, garam akan diangkut secara pengangkut aktif. Lepas tu dekat T, tubul berlingkar distal, air dengan garam dia akan diserap semula mengikut keperluan badan. So tengoklah whether orang tu makan makanan yang garam ataupun aktiviti cergas, air akan lagi banyaklah diserap semula ke dalam kapilari darah. Tu dekat mana? Kat tubul berlingkar distal Ya, kat tubul berlingkar distal. Tubul berlingkar distal tu dekat yang bahagian D tu Yang sorry aku tadi gigi jap. Yang P tu tadi tubul apa? Tubul proximal. Proximal. So P proximal, D distal. Yes. Okey, terima kasih. Okay, lepas sekali you dah. So nanti at the end tinggal dia lah untuk jual. So ingatlah gagal-gagal. Gagau. Okay, Gagal. tak tahu lah korang nampak ke tak. Zoom sikit kot. Uish, bawa apa? Okay, so ni adalah soalan dia. Oh, ni kita macam dah jawab ni. Ya, dia jawab. Tapi tak Dah balik. Ya betul. Kita dah jawab. Sorry, maaf. Ni yang kita buat tu Lala. Ya. Ya, bisa aku. Okey, mantap. Yang kita buat. Tapi semua kot betul ke? Dia semua. Ada sayang, ada. So dia kata satu dijalankan Oh, apa? berbeza dengan isi padu air kencing yang dihasilkan. Jadi kita baca, kita baca ni juga tau. Doa Lia, suara kau tak jelas sangat. Jelas sangat. Dia macam Jelas. Dia macam hilang. Ada hilang. dia macam tu.
Macam Tenggelam. Nak kau siapa tu? Yang tak cakap dia lah. Alia line slow. Dengar tak? Ke tak jelas? Okay. Mantap. Jelas, mantap. Dengar Okay. Nah, So untuk ni korang kena baca dulu sebab selalunya dekat dia punya statement dia kadang kita dah boleh cari kita punya AMV. Okay, mungkin ada yang belajar buat table and ada yang tak lah. So depends lah korang nak macam mana. Okay, so bila korang cakap kesan aktiviti berbeza. So ni adalah macam hint kita. So ini adalah kita punya OMV. Okay, lepas tu pada air kencing ni kita punya ORV. Lepas tu kita baca dia cakap dia guna pelajar dengan berat badan julat 55 to 56. So ini adalah aku tengok soalan ni banyak CV. Salah pun dia kan CV. Okay, lepas tu dia minum 1000 ml air, ni pun CV. Lepas tu dia cakap aktiviti yang dijalankan oleh para pelajar. So aktiviti ni, kita nampak aktiviti dia yang dilakukan adalah berbeza. So kita macam, kita kena tahu bila aktiviti berbeza apa yang berlaku dekat kadar penyerapan air kencing semua tu. Okay, lepas tu dia kata laju sangat tu. Umiano minta ulang. Aku tak boleh nak baca. Nanti kalau ada pasal mai tahu Ulang. Okay, jap aku lupa. So, ni. So kat ni tadi lupa nak cakap notes ni. Kalau seseorang tu melakukan aktiviti cergas ataupun makan makanan yang masin, tekanan osmosis darah dia akan jadi tinggi. Tekanan osmosis dia tinggi, so lagi banyak ADH dirembes. So function ADH adalah untuk menyerap air semula. Kalau lepas tu aldosteron tak dirembes. Aldosteron function dia untuk penyerapan garam. Jadi kalau orang tu buat aktiviti cergas ataupun eating salty food, air kencing dia akan jadi pekat dan sikit. Okay. Okay, untuk yang ni kita kena tengok, kita kena cari kita punya MV, RV, ARV, AMV. Okay, so dekat sini dia dah cakap para pelajar ni menjalankan eksperimen kesan aktiviti berbeza. Okay, kita dah nampak aktiviti berbeza ni adalah kita punya OMV. Isi padu ke atas isi padu air kencing yang dihasilkan. So ini adalah kita punya ORV. Sebenarnya kita dah senang, kita dah jumpa. Lepas tu dia cakap 6 orang murid lelaki berumur sama. Murid lelaki jantina ni pun kita boleh ambil sebagai CV kita. Sebab dia dah tetapkan semua pelajar adalah lelaki. Okay, itu CV yang pertama. CV yang kedua, berat badan pada julat 55 to 56 lah untuk para pelajar. Ini pun boleh jadi CV juga. Yang ketiga, mereka diminta minum 1000 ml air. Ini pun boleh jadi CV juga. Okay, tengok next page. Dia kata, dia nyatakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh para pelajar. Kumpulan A baca buku, kumpulan B susun kerusi, and kumpulan C jalankan aktiviti cergas kat padang sekolah. Okay. Lepas tu dia kata kat sini, isi padu air kencing yang dihasilkan diukur dengan menggunakan silinder penyukat. Dia dah state dah menggunakan silinder penyukat.
So ni sangat penting bila korang nak guna untuk buat yang table pemboleh ubah tu. Okay? Kelaju sangat. Okay. Okay. Go. Okay, lepas tu kita kena isi jadual. So kalau ada bacaan, aku sarankan korang ambil pembaris and korang garis panjang supaya korang tak salah tengok. Okay, so kalau korang dah try buat hari tu, so the answer is, yang ni is 142, 144. Tapi as far yang aku tanda, semua betul je part ni. So don't have to worry kot. Semua lah. Mesti semua betul. Memang semua betul pun. Okay, so notes dia peringatan. Kita kena cari OMV, AMV, ORV, ARV, CV dan soalan. Buat garis panjang dekat bacaan. Jangan salah titik perpuluhan. Okay, nanti yang this one kalau ada bacaan ni nanti aku terang. So kalau ikut soalan ni, apa kita punya OMV sebenarnya? Kalau apa dia punya OMV? OMV OMV. Itu apa itu? OMV ni dia punya apa, aktiviti. Tekanan semua sel. Aktiviti. Okay. Apa tekanan ni? OMV ni apa yang kita nampak? OMV. Aktiviti. Yes, aktiviti, betul. Okay. Kalau ORV kita? Air kencing yang dihasilkan. Isi padu. Isi padu, ya. Kan Saya tak ada tengok soalan. dekat kita punya table ni. Dia kata dah. Ya, isi padu air kencing yang dikumpulkan selepas satu jam. Okey, betul. Kalau kita punya AMV. AMV kita. Kesan aktiviti berbeza. Tak. AMV ni kita AMV. nampak kita punya OMV. Tekanan osmosis. Ni com tekanan osmosis ya, com. Kita boleh ambil, kau nampak tak dia sekarang MV kita aktiviti. Dia ada yang baca buku, ada yang susun kerusi and jalan ke aktiviti cergas. So kita nampak beza tahap kecergasan aktiviti yang dilakukan. So itulah kalau korang buat table, kecergasan aktiviti rendah atau tinggi. Okay. Kalau untuk ARV boleh banyak, tekanan, osmosis darah, kadar penyerapan air dalam tubuh, ADH semua tu, itu adalah untuk kita punya ARV. Gitu. Faham tak? Okay. Mana? Alia. Okay. Ya, siapa tu? One. Nak tanya. Okay. Kan yang pasal bacaan tadi kan? Yang bila kita guna burette atau pipette yang macam ni, kira dari atas ke kira dari bawah? Ya. Chemistry tak ada. Tak pernah ulang sebaya ni Kan Pernah yang kalau guna vitamin bukan guna pipette Guna pipette rasanya. Guna pipette. Kan vitamin DPC. DCPIP tu. Aku tak ingat dulu. DCPIP. Bukan guna cagari ke? Itu guna Bukan cagari kan? Picagari. Bicagari. Yes. cagari. Okay. Pipette ni sebenarnya chemistry. Kemis. Pentitratan. Tiba. So Fakri jawab nanti, okay? Okay, sama-sama. Okay, go next. Thank you. Ya, aku nak ada ke Akmal Fitri dalam ni? Cak, awal tadi ada. Tahu tak awal tadi ada? Tadi dia ada. Tak apalah. Azman,
Oh, semangat. Okay. Oh no. Okay. So next question adalah pemerhatian. Okay, pemerhatian ni ramai yang actually buat silap and ada yang salah. Aku pun terkejut dengan jawapan dia. Tapi tak apa, kita boleh betulkan lagi. Sempat. Okay. Untuk pemerhatian, kalau korang tengok dekat table ni kan ada dua bacaan. Satu bacaan untuk murid 1, satu lagi bacaan untuk murid 2. Korang kena state. Kita tengok ni. Ni antara jawapan terbaik. Aku tak ingat grup mana. Apabila aktiviti yang dijalankan oleh murid ialah membaca buku. First kita kena cakap kita punya MV kita. Kena cakap lah membaca buku dalam kelas. Ambil dua yang berbeza, yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Sebab senang untuk kita buat perbandingan untuk next question lah. Lepas tu kita kena state macam ni. Murid 1 ialah 142 ml dan murid 2 ialah 144 ml. Korang kena state dua-dua pelajar. Sebab ada certain pelajar dia terus ada certain pelajar dia dah campur inference kat dalam ni. Dan ada yang buat semakin-semakin. So aku rasa yang ni just berdasarkan MV korang dengan korang punya RV. Boleh tak? Boleh. Korang kena ingat benda ni. Alia. Mungkin hari tu Alia. maafkan kami. Alia. Ada Alia. Umi Anor. Aduh, bad. Cakap. Tak payahlah boleh. Ya. Umi Anor tanya kalau buat purata tak boleh ke? Kalau buat purata tak boleh ke? Sekarang pemerhatian. Adakah bila kau tengok tu, aku tahu purata dia ni. Tak boleh. Tak kan? Tak boleh. Kita kena Tak boleh. dia berdasarkan apa kita nampak at that time. Yes. Memang Yeah, mantap. man. The correct answer. Oh, hari Professor. tu Okay. Lepas tu, pemerhatian kedua samalah. Apabila aktiviti yang dijalankan oleh murid ialah menjalankan aktiviti cergas di padang sekolah, isi padu air kencing dihasilkan selepas 1 jam. Murid 1 ialah 78 ml. learning Sakit. kita kan le. Ya. Jom kita buat betul ke Jom? Salah. Jom. Tak Kita tanya dua markah. Jawapan Ya. salah. Tak. Kita orang punya salah. Group Yalah, jam Lia pun salah yang ni. Okay. Dah. Okay. Okay, so kita masuk inference. So inference ni kalau guna table senang kot bagi aku lah. Tapi kalau korang tak guna table pun boleh je. Inference ni kita kena state yang kita tak nampak directly. Kita punya AMV dengan ARV. Ini adalah contoh terbaik lah. Jenis aktiviti yang dilakukan. Kita kena base out. Inference 1 kena sama dengan pemerhatian 1. Tapi itu tak ya. Okay. Lepas tu, tengok ni. Jenis aktiviti yang dilakukan adalah kurang cergas. Nampak tak? Inilah aku cakap tadi. Kita punya AMV. Kecergasan dia. Tinggi ke rendah? Kurang ke banyak? Tinggi macam tu lah. Lepas tu, maka kadar penghasilan isi padu air kencing adalah lebih tinggi kerana tekanan osmosis darah yang rendah. Kalau aktiviti cergas, tekanan osmosis darah kita akan jadi tinggi. Korang kena ingat. Yes. Korang hafal satu je. So nanti, okay, kau ingat aktiviti cergas, tekanan osmosis darah dia tinggi. So kalau dia bagi aktiviti tak cergas, terbaik je lah semua. Maksudnya aktiviti tak cergas rendah lah. Okay, boleh dapat tak yang ni? Boleh. Yang ni yang aku tengok ramai yang salah untuk inference. Mostly ramai yang tak cakap pun kecergasan, aktiviti tu atau lah macam pelik ada yang buat pemerhatian kat sini. Oh, Tapi tak apalah, korang kena betulkan lah benda tu.
dia buat AMV dengan ARV kan. Kan? Benda lah. Ulang balik pun. Le, tak dengar le. Jelas sikit. Mic mana mic? Le, dengar le. Jangan. Dia tak jelas lah le. Oh tak jelas eh? Oh. Jangan dia lah. Cakap Oh, ke mic. Bukan dekat speaker. Ya. Aduh le. Dia kalau kita pada AMV kan. Tak dengar Okay. lah. Ada soalan. Alah. Le, jangan tanam mic lah le. Okay ya. Dia Taran mic dekat ujung-ujung. Ujung mulut. Ella pakai iPhone pun tak ada mic ke? Dah. Dah ke? Okay, sedih. Okay. Tu je aku bentang hari ni. Okay, next ad aku bentang. Oh. Okay, hai. Dengar tak suara? Hai. Dengar. Dengar tak? Okay. Okay, so seterusnya kita akan teruskan dengan soalan yang melibatkan pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas, dimalahkan dan juga macam mana untuk mengendalikan pemboleh ubah tersebut. So, first thing first, kita tengok apa pemboleh ubah dimanipulasi. So, macam mana ada dekat slide. Oh my god. Dengar tak? Rasa macam berdengung. Dengar. Okay. So kalau korang boleh zoom in slide tu. So macam mana kita tahu tadi untuk pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jenis ataupun aktiviti yang dijalankan oleh murid. Dapat tak? Dia punya pemboleh ubah dimalahkan tadi. Dapat bos. Dimanipulasikan. Ya Allah, sorry. Okay. So cara untuk mengendalikan pemboleh ubah tersebut. So macam mana kita tahu untuk kita mengendalikan untuk pemboleh ubah dimanipulasi, kita ada keyword berbeza. Faham tak? Nervous tak? Sorry. Faham tak? Okay, so untuk jawapan dia, Alia, slide. So untuk jawapan dia, kita boleh tulis aktiviti yang berbeza dijalankan oleh murid. Keyword berbeza tu mesti ada. Sebab apabila kita kata pemboleh ubah dimanipulasikan, semua benda tu berbeza. So memang kena ada perkataan berbeza. Kalau tak nanti tak dapat markah. Okay, so seterusnya kita tengok kepada pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. So pemboleh ubah bergerak balas adalah benda yang kita kaji, yang kita nak tengok result dia. So dekat dalam eksperimen ni, pemboleh ubah responding variable dia adalah isi padu air kencing yang dihasilkan ataupun kita boleh cakap isi padu purata air kencing yang dihasilkan. Kalau kita nak gunakan isi padu purata air kencing yang dihasilkan, kita kena guna formula. So untuk tulis dekat situ kita kena tulis kira purata isi padu air kencing menggunakan formula berikut. Dan korang kena nyatakan formula apa yang kita gunakan. Kalau korang tak tulis apa formula yang kita gunakan, tak bawa markah. So nanti bawa markah je. So make sure kalau nak guna yang purata tu, mesti sertakan dengan formula. Dapat? Purata tu ARV. Responding variable. Kalau atas Ya, tu saya. kita pakai OMV, bawah tu kita pakai ARV boleh kalau bawah tu dah ARV, atas tu kena Alia tanggungjawab. Boleh. boleh okey. Okay, so untuk selain daripada yang isi padu purata kecil yang dihasilkan sebagai responding variable dia, kita boleh juga gunakan isi padu air kencing yang dihasilkan. So untuk cara untuk mengendalikan pemboleh ubah tadi tu, yang isi padu air kecil dihasilkan, kita kena guna term ukur dan rekod. So yang tu adalah dia punya keyword dia yang paling penting. So make sure kalau untuk pemboleh ubah bergerak balas, korang sebut ukur dan rekod. Lepas tu baru letak dia punya variable tadi, isi padu air kencing yang dihasilkan. Lepas tu kena nyatakan alatan apa yang kita gunakan. So untuk dalam eksperimen ni, kita nak sukat air kencing. So kita gunakan silinder penyukat. So korang kena nyatakan sekali. So macam mana jawapan yang ada dekat skema, ukur dan rekod isi padu air kencing yang dihasilkan menggunakan silinder penyukat. Kalau korang tak letak silinder penyukat, probably tak bawa markah sebab kita tak tahu macam mana nak kendalikan benda tu, guna alatan apa. So jangan lupa letak dia punya alatan apa untuk kita gunakan. Boleh?
Boleh. Okay. So seterusnya kita tengok dekat pemboleh ubah dimalakan. Yes. Ya, untuk boleh ubah bergerak balas tu, kalau cecair, lebih tepat kalau kita guna sukat. Okay. Sukat dan record. Ingat tau. Yes. Okay. So ingat apa yang Alia cakap. Kalau macam dekat dalam eksperimen ni, kita nak ukur air kencing kan. So bila kita nak ukur air kencing tu, kita guna sukat. So lebih sesuai kita guna sukat dan record. Boleh? Boleh. Boleh. So seterusnya kita tengok dekat pemboleh ubah dimalakan. So untuk dekat dalam eksperimen ni, macam Alia dah explain kat depan tadi, pemboleh ubah dimalakan boleh jadi bilangan murid, jantina, isi padu air yang diminum dengan masa yang diambil untuk mengukur air kencing. Macam mana kita tahu pemboleh ubah dimalakan ni adalah benda yang sama. Tetap. Benda yang tetap untuk sesebuah eksperimen. So kalau diguna, contohlah kalau diguna jantina yang berbeza, kita tak boleh gunakan benda tu sebagai pemboleh ubah dimalakan sebab benda tu berbeza. So result dia mungkin boleh jadi hasil beza. So tak boleh. Okay, so cara untuk kita kendalikan. Okay, so kita tengok contoh yang pertama dekat dalam skema dia ada cakap untuk pemboleh ubah dimalakan ni, yang pertama dia tulis bilangan murid. So macam mana nak tulis? Jangan lupa untuk pemboleh ubah dimalakan, certain keyword dia yang memang kita tahu adalah gunakan apa yang sama ataupun keyword tetapkan ke, itu memang perkataan yang memang selalu kita gunakan. Dan jangan lupa keyword tu untuk tulis pemboleh ubah dimalakan. So untuk contoh yang pertama untuk bilangan murid, cara untuk kendalikan dia adalah tetapkan bilangan murid dalam kumpulan iaitu 2. Tu untuk contoh bilangan murid. So untuk jawapan yang second dekat dalam skema boleh tengok juga masa yang diambil untuk mengukur air kencing. Dia ambil yang tu sebagai boleh ubah dimalakan. So cara untuk kita kendalikan dia adalah tetapkan masa untuk mengumpul air kencing iaitu 1 jam. Korang kena mention berapa lama. Ataupun nak tambah lagi ayat lagi cantik, tetapkan masa untuk mengumpul air kencing bagi semua adalah sama iaitu 1 jam. Itu lagi cantik lah. Mention sama. Nak tambah. Kalau kita pakai tetapkan, tak payah guna word sama. Tapi kalau kita kata gunakan, kena ada word sama. Okay? Okay. Dapat? Okay. So seterusnya yang contoh yang ketiga dekat dalam skema dia kata jantina. So dekat dalam eksperimen ni dia gunakan jantina yang sama. So cara untuk kendalikan dia adalah gunakan jantina yang sama iaitu lelaki. Kena mention. Kalau guna lelaki, cakap lelaki. Kalau guna perempuan, tulis perempuan. Okay. Lepas tu contoh yang terakhir, isi padu air yang diminum. So cara untuk kendalikan dia adalah tetapkan isi padu air yang diminum iaitu 1000 ml. Macam yang saya cakap tadi, kena mention. Okay? Okay, seterusnya Unit kena ada. Unit. Jangan tulis tetapkan 1000 ml, tak ada. So tak dapat markah juga. Sebab macam kita tahu biologi ni adalah satu subjek yang spesifik. So apa benda yang korang tulis, korang kena tulis dengan lengkap dan penuh dan jelas. Sebab kalau tak nanti tak buat markah. Boleh? Boleh. Seterusnya kita tengok dekat soalan hypothesis, making hypothesis. Okay. So untuk hypothesis bagi soalan ni, untuk eksperimen ni, so benda pertama yang kita kena tahu adalah pemboleh ubah dimanipulasi dengan dia punya bergerak balas untuk buat sebuah hypothesis. So macam mana kita tahu hypothesis ni? Hypothesis sebenarnya orang guna semakin jika maka. Tapi untuk buat hypothesis, untuk buat sebuah hypothesis ni, korang kena tengok juga eksperimen apa yang dia buat dan kena tengok untuk nak kena tengok apa benda yang bersesuaian. So untuk eksperimen ni, macam yang kita tahu, yang dia punya pemboleh ubah dimanipulasi dia adalah aktiviti yang dijalankan oleh murid. Lepas tu dia punya pemboleh ubah bergerak balas dia adalah isi padu ataupun isi padu purata air kencing yang dihasilkan. So sesuai ke kalau kita guna semakin aktiviti yang dijalankan semakin Tak sesuai lah. Tak sesuai. So kita untuk buat hipotesis dekat dalam eksperimen ni lebih sesuai kita guna pada apa dia. Lepas tu dia punya bergerak balas dia. So contoh untuk jawapan dia seperti dalam skema adalah
pada aktiviti membaca buku di dalam kelas dijalankan, isi padu air kencing yang dihasilkan adalah paling tinggi berbanding aktiviti menyusun kursi dan mengemas kelas serta menjalankan aktiviti di padang sekolah. So untuk hipotesis paper 3 ni, korang kena buat comparison juga. Korang kena jelaskan. So contohnya korang ambil aktiviti membaca buku, air kencing dia adalah paling tinggi. So kena sebut berbanding aktiviti-aktiviti lain. So kena sebut aktiviti-aktiviti lain tu apa. So macam dekat eksperimen ni, aktiviti menyusun kursi, mengemas kelas serta menjalankan aktiviti di padang sekolah. Faham? Kena jelas. Untuk soalan ni, Tak nak dengar cakap aku. Tak apa. siapa tanya tu? Siapa nak cakap dia? Tak cakap. Aku Fatih okay. Sila. Semakin bertambah kecerdasan aktiviti, semakin bertambah bla bla bla. Boleh ke? Kalau yang tu rasanya acceptable. Sebab saya cakap tadi, hipotesis ni dia bergantung kepada MN dengan BB korang. So contoh macam untuk soalan Fatin tadi, Fatin jelaskan MN dia adalah kecergasan aktiviti. So bila Fatin cakap pasal kecergasan aktiviti, automatically kita boleh guna semakin tu boleh. So contohnya macam semakin bertambah kecergasan aktiviti ni, semakin berkurang kandungan air kencing. Tu. Faham tak? Faham Apa macam Dia whether kalau korang pakai AMV kena dengan ARV. Kalau korang pakai OMV kena dengan ORV. Ya betul. Sebab dia relatable. Okay, terima kasih. Sama-sama. Lepas tu apa dia? Apa yang nak tanya tu? Oh, apa nak tanya? Apa dia? Tak ada. Tengah fokus. Okay. So ada satu sampel answer dekat answer scheme. Antara contoh jawapan yang answer scheme tulis adalah semasa murid aktiviti membaca buku dalam kelas, jumlah air kencing yang dihasilkan adalah paling tinggi daripada menyusun kursi dan membersihkan kelas serta di badan sekolah. So macam biasa, ingat yang paling penting first tips untuk soalan hipotesis paper 3 adalah first korang kena tahu korang nak ambil apa, OMV dengan ORV ataupun AMV ataupun dengan ARV. So second adalah korang kena tengok semakin sesuai ke, jika marker sesuai ke ataupun pada lepas tu korang jelaskan. Itu tips yang berapa tadi? Kedua, ketiga. Okay. So yang tips yang paling last adalah korang kena buat comparison. So contohnya kalau korang ambil MN yang bacaan dia paling tinggi, korang kena bandingkan dengan MN yang lain tu. Kena jelaskan. Boleh? Baru dapat 3 markah. Sebab kalau tak jelas nanti korang dapat 1-2, sayang. So korang kena tulis jelas. Dapat 3 markah. Okay. Seterusnya. Jom. Wah, Sudin. Kelas tak masuk. Benda ni kau masuk. Stepek dah sembuh. Okay. So untuk soalan yang seterusnya adalah buat jadual dengan buat graf. So buat jadual dengan buat graf ni adalah antara soalan yang memang korang kena sapu. Jangan buat markah. Sebab kat sini paling senang buat markah. Okay. So So seterusnya kita untuk buat jadual ni kita kena tengok tau. Dekat soalan paling senang dia dah jelaskan apa benda yang dia nak kita nyatakan. Okay, so macam mana dekat soalan ni, dia cakap bina satu jadual untuk merekodkan semua data yang dikumpul dalam eksperimen ini berdasarkan yang berikut. So dia dah jelaskan yang first dia nak kumpulan apa. Lepas tu dia nak jenis aktiviti yang dijalankan oleh murid. Lepas tu dia nak isi padu air kencing yang dikumpul. Lepas tu dia nak purata isi padu air kencing yang dikumpul. Lepas tu dia nak tahap tekanan osmosis darah berdasarkan skala yang berikut. So skala tu dia dah bagi 1, 2, 3. 1 sangat rendah. 2 rendah, 3 tinggi. So untuk buat jadual ni pun korang kena ada pemahaman biologi untuk tetapkan skala tu. So dekat dalam situasi sekarang ni dia dah bagi skala apa yang dia suruh kita pakai. Skala 1, skala 2, skala 3. In case kalau korang tak perasan, korang guna skala lain 5, 6, 7 automatik tak dapat markah. So buang markah je sayang. So korang kena tengok skala apa yang dia bagi. Kalau dah jelas kan guna yang tu. Okay, so satu-satu kita tengok. Okay, untuk sedikit pemahaman korang untuk sapu soalan jadual ni, untuk dapat 1 markah daripada 3 markah pada jadual tu, korang kena letak tajuk yang betul.
So tajuk tu dah bagi. So kalau semua tajuk korang betul, maka dapat 1 markah. So yang lain tu korang punya data lah. Data bacaan korang, benda yang diminta. Okay, so untuk sekarang ni korang boleh tengok dekat dalam tu Alia dah siapkan contoh jawapan yang betul untuk soalan ni. So untuk benda pertama yang diminta kumpulan. So kita dah susun. Okay, kumpulan. Lepas tu tulis A, B, C. Dah tulis. Lepas tu second tu dia minta jenis aktiviti yang dijaga oleh murid. So tulis macam mana dekat dalam eksperimen depan tadi tu dia dah tulis membaca buku apa benda. Tulis balik. Jangan kalau boleh jangan ambil pendek. Ambil macam dia tulis, macam tu tulis balik. So contohnya macam kat depan tadi tulis membaca buku dalam kelas. So tulis membaca buku dalam kelas. Lepas tu menyusun kursi dan seterusnya. Boleh tengok dekat dalam tu. Okay, lepas tu dia minta isi padu air kencing yang dikumpul. So dekat dalam sini, dekat dalam eksperimen ni tadi dia guna 2 murid kan. Murid 1 dengan murid 2. So tulis. Dekat dalam untuk isi padu air kencing tu tulis untuk bacaan murid pertama dengan murid kedua. Tulis, lepas tu masukkan nilai. Lepas tu bila dia minta purata, macam biasa. Kalau dia ada 3 bacaan, korang kena tambah 3 bacaan tu, lepas tu bagi 3. Kalau dia bagi 2 bacaan, maka tambahkan 2 tu, bagi dengan 2. So, buatlah macam tu. Lepas tu, untuk markah tu, untuk bacaan purata tu, make sure jangan salah kira. Sebab kalau korang salah kira, nanti buang markah je. Tak dapat sapu markah. So, untuk skala tu kan tadi dah bagi. Skala 1, 2 dengan 3. So korang guna pemahaman biologi. So contohnya dekat dalam ni, membaca buku di dalam kelas. So bila dia buat aktiviti yang kurang cergas, maka air kencing dihasilkan dia tinggi ke rendah? Tinggi. Okay, so tapi dekat dalam yang tu tadi cakap pasal kencing. Tapi tengok balik soalan, jangan silap. Tengok soalan tu dia kata dia nak tahap tekanan osmosis darah. So rendah. Bila tahap yes betul. So untuk membaca buku di dalam kelas, automatik aktiviti tak cergas kan. So bila aktiviti tak cergas, maka dia punya tekanan osmosis darah dia adalah rendah. So skala apa nak tulis? Skala 1 ke 2 ke 3? Skala 3. 2. Tengok soalan. So dekat soalan dia kata sangat rendah, so tulis 1. 1. Okay, so seterusnya aktiviti yang lain tu samalah. Okay, so kita nak cepat, kita tengok aktiviti yang paling cergas. So untuk aktiviti yang paling cergas, yes. Kalau korang tulis tinggi, rendah, sangat rendah, aku right je sebab betul. Tapi bolehlah ikut skala sebab dia dah bagi skala kan. So boleh ikut skala. Faikal. Okay, teruskan. Okay, apa lagi? So kita tengoklah aktiviti yang paling cergas bagi nak cepat. So menjalankan aktiviti cergas di padang sekolah. So bila dia buat aktiviti cergas, maka tekanan osmosis darah dia tinggi ke rendah? Tinggi. So bila tekanan osmosis darah dia tinggi, maka air kencing dia yang dihasilkan tinggi ke banyak ke sikit? Sikit, betul. Okay, so tu kita masuk dah sikit pasal biologi. Okay, so seterusnya kita tengok dekat jadual. So dekat jadual ni adalah soalan yang korang kena alert dan jangan cuai. So saya bagi penerangan sikit. Biasanya dekat biologi ni kita ada 2 jenis jadual. So yang first kita ada jadual yang melibatkan plot. Lepas tu jadual yang kedua adalah jadual yang melibatkan carta bar. Okay, so beza antara 2 jadual tu, dia macam biasanya soalan dia akan mention tau dia nak graf apa. Tapi ada certain time ada orang buat soalan apa tu tak ingat. Alia kata ada soalan yang dia tak mention pun dia nak graf apa. So automatic korang kena fikir sendiri kan. So tips untuk fikir jadual apa kalau tiba-tiba tak bagi jadual. Kalau jadual melibatkan plot ni, biasanya dia ada minta bacaan. So contohnya macam soalan acid ascorbic tu, dia ada minta bacaan berapa sekian. Lepas tu dia minta kita plot. Ataupun soalan yang larutan hypotonik, isotonik semua tu. Yang tu kan melibatkan bacaan. So memang automatik kita buat, kita kena plot. Tapi biasanya kalau jadual yang melibatkan carta bar ni adalah eksperimen yang melibatkan benda yang berbeza. So contohnya macam dekat dalam eksperimen ni, dia punya MN dia adalah benda yang berbeza. So contohnya macam aktiviti tadi, dia baca buku, lepas tu dia buat aktiviti cergas dan sebagainya. So 3 benda tu adalah 3 benda yang berbeza. Graf garis. Yes.
jadual yang plot tu adalah yang kita kena plot dulu, lepas tu baru kita garis. So untuk sedikit tips untuk peringatan semula in case kalau korang dah lupa, untuk jadual untuk jadual, betul lah jadual. Ni jadual ni. Okey. Untuk jadual yang boleh bakal plot-plot tu, korang ingat tak kena tergantung ke kena sambung dengan kosong? Siapa ingat? Kosong. Gantung. Pandai. Sambung kosong. Pandai. Okey, pandai. Betul kan? Betul. Freehand. Dia kena pakai freehand. Yes, kena freehand. Ingat tau, biasanya saya pernah mengalami situasi ni di mana awal-awal dulu kita keliru antara jadual bio dan fizik dan sebagainya. Tapi korang ingat ni je, bio tak payah guna pembaris, dia freehand. Dan paling penting jangan sambung dengan kosong. Kalau sambung dengan kosong, kita buat markah. Kena plot tu ada ke macam kita Allah? Sekejap. Tak payah seimbangkan. Kalau kena plot tu ada ke macam kita kena seimbangkan titik semua tu? So jawapan untuk soalan Umiano, kita tak payah nak seimbangkan sebab kita freehand. Kalau nak kena seimbangkan tu masa kita belajar AdMath ke apa, yang tu bila kita guna pembaris. Yang tu yes kena seimbang. Kalau untuk bio ni kita freehand, so tak payah nak seimbang. Bio senang. Okay. So untuk soalan ni, benda yang paling penting untuk dapat markah untuk buat jadual adalah korang kena tulis pemboleh ubah yang betul antara paksi Y dengan paksi X. Bila korang tulis boleh ubah yang betul, automatik dapat 1 markah. Boleh? Add graph, add. Aku sebut apa tadi? Jadual Sorry lah. Tak perasan. Okay, apa? Graph. So, Masya graph. Allah. Sorry. Kalau catabah boleh ke? I mean kalau susun-susun je diterima tak? Okay. Kalau nak cantik untuk buat jadual lagi. Graf. Kalau nak cantik tu buat graf ni, kalau boleh kita ambil dia tersusun. Daripada macam mana? Yang macam kita buat kat depan tadi. Daripada yang rendah ke tinggi ataupun nak buat tinggi ke rendah. So kalau boleh ambil yang tu. Sebab nanti kita buat jadual cantik. Kalau ambil random, nanti takut jadual tak cantik. So tak best. So kita kena ambil yang cantik. Boleh? Boleh. Boleh. So untuk soalan ni, untuk buat jadual, untuk buat graf. Kalau untuk buat graf ni, tadi yang first tips dia adalah boleh ubah MN dengan BB. Itu dekat paksi X dengan Y. So untuk paksi untuk paksi X, kita letak MN ke BB? Kalau dekat paksi Y, kita letak yang dia punya bergerak balas. Dia punya bergerak balas kan? Betul lah. Kalau Y bergerak balas, kalau dekat X, dia punya manipulasi. Betul. Yeah boy. X mana? X tu adalah yang mendatang. Mendatang. Kalau Y tu macam kita tahu. Okay. So, kita tengok macam mana nak buat RV tolak MV. Okay. So, saya ada soalan. Kalau untuk buat jadual cartabah ni, kalau kita buat dia punya cartabah tu melekat, diterima tak? Tak terima, tak. Pandai. Tak boleh cantum. Ingat, kalau buat jadual cartabah ni, kita kena jarak-jarakkan dia. Dia tak boleh cantum. Betul. Kalau korang cantum, automatik kita buat markah. Sayang je. Kalau cantum tu nanti dia macam Dia saya, kenapa orang panggil tadi? Okay. Dah semua alright. Kita nak sambung. Okay, tak agak habis. Okay. So, benda yang kalau histogram salah. Salah. Tak boleh. Itu memot. Tu memot. Okay. So, sebelum kita buat cartabah tu, benda yang pertama kita kena tulis dekat paksi Y, iaitu dekat pemboleh ubah bergerak balas adalah bacaan dia. So, benda yang paling penting untuk catat bacaan tu adalah dia punya skala. So, korang kena ambil skala yang bersesuaian. Boleh ke kalau kita ambil 200, lepas tu tiba 500, lepas tu tiba 800? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak cantik dan tak seragam. So, make sure kena seragam. Okay. So, saya rasa korang tak nampak kot dekat skema tu. Tak nak cakap. Okay,
yang tak berkaitan jangan buat bising. Okay. So saya rasa korang tak nampak dekat skema tu, tapi kita tengok dekat contoh jawapan contoh skema. So contoh skema bacaan dia ambil skala 20. So dia dekat paksi Y tu bacaan dia adalah 20, 40, 60, 80, 100, 120 dan sebagainya. So macam biasa, yang paling penting kalau benda melibatkan jadual ni, kita punya jadual pula, graf kita kena lebih daripada apa? Daripada separuh. Dengar tak? Dengar. Lebih Kena lebih daripada separuh. Betul. Kena lebih daripada separuh. So kalau boleh kita kena adjust skala bacaan tu sampai dapat kita punya jadual lagi. Sampai dapat graf kita besar, lebih daripada separuh. So dekat dalam skema dia guna skala 20, 40 dan sebagainya. So bila kita dah buat bacaan skala tu, barulah kita boleh buat carta bar. So untuk carta bar first tu untuk aktiviti. So untuk carta bar yang first adalah aktiviti apa? Tak nampak lah. Tak nampak. Tapi nanti korang buat macam tu tulis, lepas tu buat bar tu. Kalau korang buat bar tapi korang tak tulis bawah tu apa benda, nanti tak dapat markah. So tak sama je. So jangan lupa. Boleh? Catat. Tahu? Okay. Lepas tu untuk graf jangan lupa letak start with kosong. Nanti tak ada Jangan lupa markah. kosong. Lupa kosong. Okay, itu je. Sekian pasal saya. Terima kasih. Okay, Afla. Hello. Dengar tak? Dengar. Okay, dengar Okay. So, ini soalan F. Yang berdasarkan graf yang dilukis di 1E2, nyatakan hubungan di antara aktiviti yang dijalankan oleh murid dengan isi padu air kencing yang dikumpul. Terangkan jawapan anda. Okey, untuk soalan F ni yang berdasarkan graf ni, kita ada 3 poin. Okey, 3 poin, 3 markah. Poin yang pertama kita bagi tahu hubungan dia. Okey. Poin yang kedua kita bagi tahu sebab hubungan tu, dan poin yang ketiga kita bagi tahu kesan hubungan tu. Faham tak? Okay. So, untuk soalan ni, kita tengok dekat contoh jawapan ni, semakin cergas aktiviti yang dilakukan, semakin rendah purata isi padu air kencing yang dikumpulkan kerana tekanan osmosis darah meningkat. Okay. So, hubungan dia tadi semakin-semakin, dia guna semakin-semakin kan? Boleh tak kita guna paling? Alia, boleh kan? Afla. Aku, Afla. Oh, Echa. Apa beza? Paling macam mana? Ayat penuh dia macam mana? Oh, macam Contohnya, kalau kita, jika aktiviti adalah yang paling cergas, maka purata isi padu air kencing paling rendah. Boleh tak macam tu? Boleh. Okay, so Boleh. boleh. Sebabnya dia macam soalan hipotesis tadi lah. Kalau kita guna semakin-semakin, kita tak payah letak dia paling tinggi ke paling rendah. Tapi kalau kita guna paling, kita kena letak dia paling tinggi ke paling rendah. Dan tak perlu membandingkan dengan aktiviti lain. Macam tu. Okay. Lepas itu untuk hubungan. Okay. Lepas tu kita kena bagi tahu sebab. Okay. Sebab kalau makin cergas, makin rendah purata isi padu air kencing tu. tekanan osmosis darah jadi lebih tinggi. Okay. Itu sebab dia kan? Okay. Ada tak sebab lain? Resapan air lagi banyak. Okay, resapan semula ke dalam tubuh ginjal. Okay. Actually, kalau macam kita tak tahu nak cari mana sebab dan kesan ni, korang tengok balik kat stimulus yang soalan dekat first page tu, kan ada bagi satu kotak, pasal dia cerita pasal ginjal kan. Ginjal adalah organ perkumuhan dan semua tu kan. Dia ada mention pasal tekanan osmosis darah dan juga dia ada cerita pasal ADH, pasal penyerapan ginjal semula. So, kalau soalan yang ada stimulus, maksudnya soalan yang ada diceritakan sedikit pasal benda tu, korang tengok je dulu kat situ, ambil poin yang mana korang rasa penting ataupun boleh dijadikan sebagai sebab dan kesan.
Sebab semua yang poin-poin yang ada dekat jawapan, contoh jawapan ni semua ada dekat stimulus tu. Okay, so that's why paper 3 tak perlu sangat untuk korang ada knowledge bio yang sangat tinggi. Okay, just skill je. Okay, so dekat stimulus ni kita boleh cerita sebab dia kita boleh cerita pasal darah. Okay, tekanan osmosis darah. Osmosis darah. Okay, tekanan osmosis darah. Lepas tu kita boleh cerita pasal ADH. Maksudnya sama ada kita cakap sebab tu ADH akan dirembeskan dengan lebih banyak ataupun tekanan osmosis darah meningkat. Dia sama ada 2 poin tu lah. Okay, lepas tu apa kesan dia bila blood osmotic tekanan osmosis darah meningkat? Kesan dia lagi banyak air. Okay, lagi banyak air meresap ke dalam tubuh ginjal. Okay, so kesan dia bila tekanan osmosis darah ni meningkat, maka lebih banyak air yang meresap ke dalam tubuh ginjal dan menjadikannya kurang terlap kepada air. Okay, untuk soalan ni, kan sekarang kita cerita pasal air kan, tekanan osmosis darah meningkat semua kan. Kalau kita nak cerita pasal garam pun boleh juga. Maksudnya kita akan cakap kurang garam yang akan diresap semula. Faham ke? Faham tak? Ni sikit lagi. Okay, daripada semua start daripada awal. Tak, yang kau cakap pasal garam. Okay, ini antara contoh jawapan Okay, kurang garam diresap semula daripada tubuh ginjal. Okay, faham tak? Maksudnya untuk ini tekanan osmosis darah meningkat ni kita cerita pasal air tau, kandungan air. Bila tekanan osmosis darah meningkat, maksudnya air dia banyak ke sikit? Bila tekanan osmosis darah meningkat, air jadi sikit. Air sikit. Okay. So hormon apa yang akan dirembeskan? ADH yang akan dirembeskan. Betul tak? Okay, sekarang kita cerita ADH kan. ADH dirembeskan. Kalau kita cerita pasal ADH dirembeskan, kita kena bagi tahu tubuh ginjal menjadi kurang telak kepada air. Tapi yang pasal garam tadi tu, bila kita cakap hormon dia tu aldosteron. Faham ke? Oh, dia tak kisahlah state hormon mana pun, tapi ikut keadaan. Maksudnya kalau cakap pasal more ADH dirembeskan, jangan cerita pasal garam. Tapi kalau cerita pasal aldosteron, kurang aldosteron dirembeskan, baru kita cerita pasal kurang garam diserap semula. Macam tu. Oh, dia macam kita kena tengok sebab apa tekanan yang kalau kita cakap yes. Sebab tekanan osmosis darah ni kan dia di aldosteron lain pula. Okay. Faham tak? Faham. Okay, contohlah. So korang boleh pilih sama ada korang nak guna hormon apa, aldosteron ke ADH. Okay, mantap. Dan kesan dia kena setara dengan hormon tu. Okay tak? Okay. Satu lagi cara untuk jawab soalan F ni, kita guna OMV, ARV, AMV, ORV. Kan awal tadi kita dah cari mana satu OMV, ORV, ARV semua kan? Betul. F ni. Betul. Okay, so untuk F ni kita boleh guna balik AMV, ARV, OMV dengan ORV yang kita dapat tadi. Okay. Oh, pakai balik. Contoh pakai balik je. So that's why penting untuk korang kena pasti dulu mana OMV, ORV dan semuanya. Okay, contoh macam soalan ni kan. Semakin cergas aktiviti yang dilakukan, semakin rendah purata isi padu air kencing. Okay, kecergasan aktiviti tadi tu ialah AMV. Betul tak? Betul. Yes. Okay, AMV. Okay, lepas tu dia punya volume of isi pada kencing tu, dia punya ORV dia lag sikit. Fokus. Okay, so AMV, ORV. Susunan dia AMV, ORV. Maksudnya kita cakap pasal kecergasan aktiviti tu AMV. Lepas tu kita beritahu pasal isi padu tu kan, ORV. Then kita masukkan ARV. ARV tadi tu yang tekanan osmosis darah meningkat tu. Faham. Okay, jadinya susunan dia AMV, ORV, ARV. AMV, Lepas tu kesan tu korang kena itu soalan untuk F. Okay, Z ni dia bagi tahu, dia nak kita definisi secara operasi. Okay, so untuk ni kan kita ada 3 markah. So kita kena bagi 3 benda penting. First mark akan diberi untuk operasi secara definisi secara operasi. Second mark kita akan bagi tahu pasal MV. Third mark RV. Okay, jadi
kebanyakan jawapan yang aku dah tanda, definisi cara operasi tu memang akan salah. Banyak yang salah. Semua salah. Okay. Tapi MV dengan RV tu korang boleh dapat markah. Jadi kalau korang tak tahu sangat definisi operasi tu, tak payah fokus dekat situ. Terus pergi buat MV dengan RV. So bila kita nak buat MV dengan RV, kita kena ada keyword point. Keyword. Okay. Kalau tengok kat ni jawapan ni. Tekanan osmosis darah yang tinggi adalah banyak zat terlarut dalam darah. So, dekat apa ni, tekanan osmosis darah yang tinggi adalah banyak zat terlarut dalam darah. Okay, korang tengok dekat mark scheme yang sebelah tu, kan. Benda-benda yang kita kena bagi tahu ialah condition dia, keadaan dia. Okay. Contohnya, dekat sini dia bagi garam tinggi dalam darah ataupun cecair badan bagi murid kumpulan A, B, C. So, korang perlu wajib nyatakan kumpulan apa. Faham tak? Contohnya kalau kumpulan A tu kan baca buku kan. So urine dia lagi tinggi kan. So maksudnya kalau korang nak cakap pasal high concentration of water, korang kena choose kumpulan yang high concentration of water, which is A. Kalau dekat sini dia kata lower concentration of water. Maksudnya kepekatan air yang rendah. Kalau kepekatan air yang rendah, dia adalah kumpulan yang C tu. Yang C tu kan. Sebab dia punya volume urine produce tu sikit. So, bergantung kepada mana yang korang choose. Mana yang korang nak decide nak guna. Kalau korang nak kepekatan air yang rendah, kena cari grup mana yang rendah. Okay. Itu kalau air. Kalau macam guna garam pun boleh juga. Okay, macam tadi, kita boleh guna hormon sama ada ADH ataupun aldosteron. Dan dia akan berkait lah sama ada korang nak cerita pasal air ke garam. Macam tu. Okay, so itu point first. Point second, show ditunjukkan oleh isi padu air kencing yang dihasilkan. Point yang ketiga, dipengaruhi oleh aktiviti yang dijalankan. Kalau macam ni, susunan dia dibagi RV dulu baru bagi MV. Okay. So actually dia tak kisah yang mana satu korang nak letak dulu. RV ke MV ke RV. Yang penting ada keyword tu. Which is ditunjukkan oleh, dipengaruhi oleh. So kalau korang nak terbalik, korang kena guna mempengaruhi. Contohnya, aktiviti yang dijalankan oleh murid mempengaruhi isi padu air kencing yang dihasilkan. Macam tu. So, ni penting tau, shown by ataupun affected by. Alright. Itu untuk soalan G, soalan H, soalan second last. Okay. Ini dia bagi satu soalan. Dia depends. Tapi yang ni yang kebat lah. Maksudnya korang kena fikir sendiri. Tapi point-point dia sama dengan point-point yang F dengan G. Maksudnya kalau macam F tadi kan kita bagi tahu pasal hubungan sebab dan kesan kan. So sebab dan kesan tu kita boleh guna balik untuk soalan yang kiat ni. Okay, cuma kita kena alter lah. Ikut kesesuaian soalan tu. Okay, untuk soalan ni, dia bagi air isotonik. Isotonik dekat kumpulan C. Macam kita tadi, kumpulan C tu yang paling sikit air kencing kan. Dia buat aktiviti cergas kan. So, dia suruh kita ramalkan isi padu urin yang dihasilkan selama 1 jam bila air yang 500 ml tu diberikan kepada grup C tadi. So, jawapan dia isi padu air kencing yang dikumpulkan selepas 1 jam kurang daripada 76 mm. Kerana isi padu air yang dibekalkan berkurang. Okay. Tekanan osmosis darah bertambah, ADH meningkat lalu meningkatkan ketelapan dinding tubuh ginjal terhadap air. Lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah. Okey. Kita cuba tengok kat situ. Kan jawapan dia ada tekanan osmosis darah bertambah, ADH meningkat, lepas tu dia menyebabkan ketelapan dinding semua kan. Okey, ini semua point ni ada dekat soalan tadi. F dengan soalan F. Jadi, bila korang dah dapat soalan F tu, korang dah buat sebab dan kesan, korang tak perlu fikir susah sangat untuk soalan yang macam ni. Sebab korang boleh just ambil je dan tulis balik. Tapi ikut soalan tu macam mana. Okay. So,
Okay, 76. So, kalau macam ni, air kencing dia less than 76 kan. Lepas tu dia menyebabkan tekanan osmosis darah bertambah. So, bila tekanan osmosis darah bertambah, ADH meningkat. Dia sama je. Kalau korang nak guna ADH, ADH. Nak guna aldosteron, aldosteron. Okay. Dan dia bergantung lah guna hormon yang mana macam tu. Okay tak? Okay, faham. Okay. Kalau ada pakai like tak tadi? aldosteron, macam mana kalau pakai aldosteron? Tekanan Kalau osmosis pakai aldosteron. rendah. Tekanan osmosis rendah lah. Okay. Kalau tekanan osmosis darah bertambah, kan ADH akan dirembeskan kan? Bila ADH dirembeskan, aldosteron tu akan kurang dirembeskan. Dia macam vice versa. Dia bukannya tak rembes langsung, tapi dia akan kurang. Aldosteron tu berkurang. Kalau aldosteron tu meningkat, ADH tu berkurang. Macam Yes. Yes. Memang Yes. mantap Tom. Aku memang suka kau Tom. Yes. Memang mantap. Yes. Okay. So, macam tadi, depends korang nak guna hormon yang mana. Aldosteron ke ADH. Tapi kalau ADH, ADH meningkat. Aldosteron kurang dirembeskan. Macam tu. So, kalau cerita pasal aldosteron, kenalah cerita pasal garam. Tak ada cerita pasal air. Okay tak? Okay. Okay Okay. Ada sekat-sekat ke? Okey je. Memang okey. Okay lah. Better. Okay. Soalan last. Okay. Yang ni soalan bonus. Soalan bonus. Okay. So, yang ni dia just nak tengok kita faham ke tak apa ni? Definisi yes. Konsep. Well. Konsep. Okay, maksudnya cuba tengok dia kata susun kedudukan peratus penyerapan semula air ke dalam kapilari darah dalam tertib menaik. Okay, maksudnya susunan dia SQRP. Okay, S tu seorang eksekutif yang bekerja di dalam bilik berhawa dingin. So, apa akan jadi dekat kandungan urin dia? Tinggi ke rendah? Tinggi. Bila tinggi, maksudnya hormon tu macam mana? ADH rendah. Okay. Aldosteron tinggi. Okay, betul. Bila ADH rendah, dia akan menyebabkan. Alright. Okay, so bila kita kata pasal penyerapan semula air, kita kena tengok apa yang dia depends on apa. So, kalau S, dia kata eksekutif tu bekerja kat bilik hawa dingin. So, kurang cergas aktiviti yang dia lakukan. Bila kurang cergas, kurang ADH yang akan dirembeskan. So, kurang telap dengan air. Okay, jadi air tu tak akan pergi balik masuk kapilari kita, tapi akan pergi dekat kidney lah. Okay, so that's why lah dia punya kandungan urin tu paling banyak. Okay, next. Okay, kita terus sampai P lah. P ni seorang pelari pecut 100 meter. Okay, so maksudnya ini aktiviti yang paling cergas. Bila paling cergas, ADH paling banyak dirembeskan dan akan lebih telap dengan air. So, lebih banyak air akan meresap semula ke dalam blood capillary dia. That's why dekat dalam kidney dia tu dah tak ada air. Tapi ada bahan-bahan lain lah selain air. Okay. That's why dia punya urine dia pekat. Katanya cikgu ada nak tambah apa-apa ke cikgu? Ada cikgu. Ada cikgu Hayati, ada cikgu Aminah. Saya nak cuba, saya nak try saya cuma cakap kalau salah atau betulkan ni. Maksudnya kalau kita minum air, kita minum air banyak kan. Kalau kita buat minum air kita buat aktiviti cergas contohnya. Lepas tu nanti kita punya ADH akan berkurang. ADH berkurang. Meningkat. Oh, maksudnya cergas, ADH tinggi. Aldosteron sikit. Rendah.
So, Yeah. lagi banyak air kencing yang kita keluarkan. Lagi sikit. Lagi sikit air kencing. Tapi lagi banyak yang diserap. Sebab banyak air yang diserap. Okey. Yes. So, air kencing kita tu jadi pekat. Pekat dan sikit. Pekat dan Hello, sikit. tengok notes ni. Oh, okey. Aktiviti cergas. Dia dah ada cergas. Tekanan osmosis tinggi. NDH dirembeskan atau secara dirembes air kencing kita. Okey. So, Okey, sorry, Aldosteron. guys. Aldosteron Jap. direct. Nak screenshot. Apa nanti aku share slide. Okey. Weh nak tanya. Ya. Ui. Kalau untuk soalan, contoh soalan ramalan kan. Lepas tu kata dia bagi orang ni minum air kelapa. Sebab macam soalan kita dapat hari tu kan. Aku tengok jawapan dia. Jawapan dia Isotonik. isotonik. Lepas tu macam mana kita nak huraikan isotonik tu? Okey, kalau isotonik kan maksudnya tak ada pergerakan osmosis kan. Sebab Dia sama kan. ada pergerakan. Dia sama. Pergerakan keluar dengan masuk sama. Dia ada tapi Masuk. sama kan. Sama kan. Okey. Sebentar. Ini yang soalan yang second kita dapat pasal urine tu. Dia dalam grup yang Razi Frost je. Okay. Macam soalan ramalan tadi, kita cakap pasal kita punya assumption yang point first kan. Lepas tu point second kita cakap pasal blood osmotic kan. Lepas tu kita bagi tahu kesan dia telap ke tak telap ke, ADH tambah ke kurang macam tu kan. So untuk isotonik sama je. Cumanya osmotic pressure tu tak berubah. So kita cakap macam contoh dia kata dia bagi dekat kumulasi. Kumulasi ni yang paling cergas lah. So kita nak cakap yang air kelapa tu air isotonik. So tak ada perubahan dalam dia punya isi padu air kencing dikumpulkan. Tapi kita just uraikan pasal kumulasi tu macam biasa. Macam tu. Okay, maksudnya kita kena beritahu lah dia tu hypotonik. Isotonik. Bila isotonik kita dah tahu yang takkan berubah. Benda takkan berubah. Okay. So, isotonik tu point first. Point second tu kita bagi tahu pasal osmotic pressure tu. Blood osmotic pressure. Tekanan osmosis darah. Tak berubah. Lepas tu second, kita bagi tahu pasal kadar air yang diserap semula ke dalam blood capillary tu sama. Macam tu. Okay. Masih. Okay, sama. Ni ada soalan daripada chat Dia tanya, kenapa kalau kita, apa kesan kalau macam contoh air 100 plus kan, air isotonik kan. Air 100 plus. So apa dia punya kenapa orang yang bersukan ni kita digalakkan air 100 plus? Gitu. Sebabnya, okay. Isotonik. Okay, isotonik. Okay, bila kita cergas, kita melakukan aktiviti, banyak air keluar kan. So maksudnya sel dalam badan kita ni, dia bukannya kecut macam plant tu, tapi dia kekurangan air. So bila isotonik ni, dia akan mengembalikan sel kita tu dalam keadaan yang normal. Faham tak? Oh yelah, sebab waktu aktiviti cergas banyak air dah diserap. Macam tu. Yes. Kita tak boleh minum air hypotonik. Dia tak akan jadi apa-apa pun kat badan kita. Rasanya lah. Ya. Betul. Nanti boncet lah hypotonik. Sekejap, kalau kita buat aktiviti cergas, kalau macam soalan tadi kan, tekanan osmosis akan meningkat kan. So air kencing kita akan jadi pekat dengan sikit kan. Sebab air tu dah diserap masuk. Betul lah, air tu dah serap dalam sel badan kan. Okay. So kenapa aktiviti cergas kita kena minum air lagi? Sebab badan dah serap dah air. So maksudnya macam mana tu? Ke saya yang salah? Darah perlukan air. Darah perlukan air. Yang aktiviti cergas tu yang badan kita serap air daripada yang hello dah balik le. Okay. Sebabnya kita minum air kan? Sebabnya kan bila kita aktiviti cergas, kita sweat kan, berpeluh. Betul tak? Air yang hilang pula. Nak ganti air hilang yang tu. Air tu diserap masuk ke dalam blood capillary darah dan dikeluarkan jadi sweat, jadi peluh.
Oh. Okay. So maksudnya badan kita still kurang air juga sebenarnya. That's why kita minum air lagi. Air isotonik. Tapi Air air isotonik kan. Tak, ini dah jauh dah lari yang tapi okey lah. Air isotonik dia kan ada gula kan. Jadi dia baik ke untuk badan kita ni? Air macam air 100% tu kan dia manis kan. So adakah manis itu sebenarnya elok untuk kita ataupun sebenarnya kita tak lagi pun air isotonik 100% tu dia dah bergas. Macam ni. Minum je lah. So sebenarnya Tenaga. Oh, nak bagi macam free ni lah. Macam ni. Kita bila kita makan ataupun kita minum, bila kita buat tu secara berlebihan, dia akan mendatangkan kemudaratan juga. So maksudnya kalau air isotonik tu, air 100% tu, kalau kita minum dengan kadar yang hanya diperlukan oleh badan, then tak ada kemudaratan. Tapi kalau kita minum setiap hari, even though kita tak buat aktiviti cergas, so dia akan memberi kemudaratan lah masa tu. Kenapa kita minum air isotonik kalau kita buat aktiviti yang cergas, contohnya melebihi 1 jam dengan kau minum air masak kan. Kalau kita buat aktiviti cergas kan kita menggunakan tenaga. Kita dah kekurangan tenaga because that kita minum air isotonik macam 100+. Sebab kan dia ada still content sugar and sebab tu lah. Untuk tambahan, untuk lagi dalam kalau korang nak tahu, macam Alia cakap, bila kita buat aktiviti cergas, otot dengan macam mana dekat badan kita lagi perlukan banyak tenaga. So bila kita air isotonik tu dia ada elektrolit. So bila kita buat aktiviti cergas tu, bila kita minum air isotonik tadi, dia akan seimbangkan kadar cecair di antara luar dengan dalam sel. So ingat tak, isotonik kan dia akan macam mana, kadar cecair yang masuk dengan keluar adalah sama. So pun air isotonik tadi tu dia nak seimbangkan balik. Lepas tu dekat dalam air isotonik ni dia ada sodium. So sodium tu dia bantu untuk tambah semula kehilangan elektrolit dalam badan. So bila kita buat aktiviti cergas, kita akan hilang elektrolit. So bila kita minum air tu balik, dia akan tambah semula kandungan elektrolit. So kita dapat tenaga balik. Faham tak? Selama. Champion. Selama godok. Oh. Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Hela? Tak payah. Kalau minum air hypo. Kalau minum air hypo, sel darah pecah ke nanti? Kalau daripada apa? Sebab tu kita tak boleh minum air suling kan? Kita boleh minum air suling. Nanti dia pecah. Tu tak, sebenarnya kan air yang kita beli, air yang botol tu, perasan tak ada yang tulis reverse osmosis yang color penutup dia color putih? Itu air minuman. Itu air minuman. Tapi sebenarnya itu lebih kurang macam air suling tau. Sebab dekat dalam tu dah tak ada mineral. Kita minum sekadar untuk hilangkan haus je, tapi dia tak ada mineral. Sebab tu digalakkan kita nak beli air, kita digalakkan untuk beli penutup biru. Sebab penutup biru tu ada mineral. Dia bukan setakat hilangkan kita punya haus, tapi dia bagi mineral. Kalau untuk air yang reverse osmosis tadi, penutup putih tu dia cuma untuk hilangkan haus je, tapi dia tak ada mineral pun. Tu air suling juga sebenarnya. So tak adalah bila minum air suling mati. Kalau Afiq kata tak boleh setiap hari. Kalau freezer hijau tu apa pula? Air, kalau pun hijau tu air mineral semula jadi. Kita semula. Cikgu. Okey, cikgu ada cikgu tambah. Cikgu boleh tambah. Okey, cikgu nak cakap dulu lah. Sebabnya bateri handphone cikgu ni habis. Jadi sekejap lagi cikgu nak keluar. Okay. So untuk isu yang awak bincangkan tentang air ni, sebenarnya kita boleh minum air suling ke, air hypo ke, sebab sel kita dalam badan kita masih lagi hidup. Jadi sel tu akan mengalami proses apa? Osmoregulation. Homeostasis. Homeostasis. Kalau air dalam badan banyak, kan air berlebihan akan dikeluarkan melalui urin, betul tak? Betul. Okay, faham ni? Okay. So sel akan mengeluar keluar daripada badan ataupun kita dah mati ke, kita dah jadi mayat ke,
Kan pernah tengok kan banyak kalau kembung? Oi. Betul ke? Faham ke ni? Apa yang betul? Kenapa banyak kembung? Sebab biasanya dah mati. Ya, tak boleh melakukan proses homeostasi. Faham? Bila kita nak minum air hipotonik ke. Sebab kita masih lagi bernafas. Ya. Saya rasa kita masih hidup, ya, masih lagi menjalankan proses homeostasi. Sebenarnya proses homeostasi dalam. Faham tak ni? Ada Farid? Faham. Okey, contoh situasi lain ya, sekiranya seseorang tu minum air kopi. Apa kesan kepada air kencing yang dihasilkan? Dia ada kafein ni. Sikit dan pekat. Berbau ego. Sikit dan pekat kencing dia. Dia akan merencatkan pekat ataupun banyak cair. Banyak. Sikit dan pekat. Tak tahu dalam kopi ada apa? Dalam kopi banyak dan pekat. Dalam kopi ada apa? Sebab ada stimulan. Pasti ada kafein. Tak elok ya? Tahu tak kafein? Tahu. Okey, kafein. Okey, saya beritahu Abdullah ya. Okey, kafein bersifat diuretik. So, saya nak awak catat ni. Okey, kafein bersifat diuretik. Okey, apa tu diuretik? Racun. Perencat. Racun. Diuretik ya, lawannya kepada antidiuretik. Antidiuretik hormon apa? Hormon apa? Alhamdulillah. ADH. ADH bagus. Yes. ADH. ADH adalah hormon diuresis. Jadi kafein ni memberi kafein yang bersifat diuretik ni memberi kesan kepada. Jadi bila ada kafein akan menyebabkan ADH tidak akan dirembeskan. Kesannya kalau kita minum air kopi. Kalau ADH tak ada. Kamu dah jawab soalan saya ni. Air dalam badan tak cukup. Air dalam badan sikit. Kencing jadi banyak dan pekat. Betul, air dalam badan masih kencing jadi banyak. Pekat betul ke? Banyak. Betul. Jadi kencing confirm berbau. Apa fungsi ADH? Banyak dan cair. Balik kepada fungsi ADH. Berbau. Okey. So, jawapan yang sebenar adalah banyak dan cair. Kenapa banyak dan cair? Sebab ADH tak ada. Faham? Kalau ADH tak ada, so tiada penyerapan air ke dalam kapilari darah. Jadi semua air yang dalam badan akan disingkirkan melalui air kencing. Sebab kita akan banyak cair dan banyaklah. Banyak. So yang ini saya nak awak catat. Ingat ya? Boleh? Boleh. Kita nak kena isotonik tu, faham tak? Isotonik. Kenapa 100+ tu kita panggil isotonik? Sebab kandungan elektrolit, air dan karbohidrat yang tinggi dalam air isotonik. Dan sesuai diminum oleh orang yang melakukan aktiviti cergas. Sebab lepas aktiviti cergas, tenaga dalam makin berkurang, air makin berkurang. Jadi cara untuk dapatkan bekalan yang cepat, air minum adalah air isotonik berbanding air mineral. Boleh? Ya boleh je minum air mineral. Cumanya kalau kita minum air isotonik, kita akan dapat tenaga yang cepatlah. Boleh? Okey, faham ni? Nak jumpa ya? Saya kehabisan bateri. Okey. Okey, sebelum saya habiskan ucapan saya petang. Okay, saya nak berterima kasih kepada Afiq sebagai ketua YT awak ya, dan juga YT Melayu yang lainnya. Apa lagi? Liana, siapa nama tadi? Alia, Umaira. Adriana.
Adriana Kristina. Adriana, yes. Adriana, ya. Afiq Aikal nak sekali YT Bayu. Okey, Afiqah, betul. Okey. Dan juga nak sebut semua. Okey, teruskan usaha kawan-kawan yang lain. So, untuk petang ni kehadiran bolehlah ya, lebih daripada separuh. Ya. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya harap kalau ada program macam ni lepas ni ya, panggil lagi kawan-kawan yang lain kalau boleh, biar semua terlibat. Boleh? Baik cikgu. Boleh. Boleh. Boleh ke? Memang. Tugas 3 ni sepatutnya dah memang dalam tangan awak lah, memang jadi makanan awak lah. Dia rasa teknik dia masih masih lagi lemah. Buat latihan lagi. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Bagus ya. Kau 45 ke atas, kertas 3 dalam tangan. Janji boleh? Boleh ke? InsyaAllah cikgu. Emily. Ini keluar dah. Okay, terima kasih semua. Bye. Baik. Emily. Terima kasih cikgu. Emily. Cikgu.